antum dan teruskan istiqamah dengan apa yang antum buat. Okey, tahniah masuk awal tadi. Okey. InsyaAllah hari ini kita akan ulang kaji balik, dan dalam erti kata kita masuk kepada pelajaran 3 unit 11. Kalau antum perasan, unit 11 ni ialah tentang teks ucapan. Teks ucapan ni kita dah pun belajar masa kat kelas, tapi tak apa, sebab dia memang salah satunya dia ada masuk dalam kita punya silibus 2 kali. Jadi kita anggap ni sebagai ulang kaji lah. Kita perkukuhkan lagi cara pemahaman kita tentang teks ucapan. Sebab nanti antum akan kena buat teks ucapan latihan. Jadi Mak Alin akan share. Okey, kita ni sepanjang kelas kita akan gunakan buku teks Jawi dengan buku aktiviti Jawi. Tapi tak apa, sepanjang kelas ni antum tengok saja pada skrin supaya boleh bagi tumpuan. Jadi tengok je skrin. Okey, jadi untuk buku teks kita akan menggunakan muka surat 38. Surat 38. Yang ini tak apa. Nanti Mak Alim dah bagi dalam grup Telegram. Nanti antum boleh buka lah grup dan tengok balik kalau ada yang nak tengok kan. Okey. Jadi unit 11 teks ucapan. Kita tengok dulu apa dia objektif pembelajaran kita. Objektif dia yang pertama ialah supaya antum dapat membina pelbagai jenis ayat. Yang ni Mak Alim tengok rata-rata antum dah boleh buat. Membina pelbagai jenis ayat. Kemudian membaca mengikut intonasi yang betul. Okey. Membaca mengikut intonasi yang betul. Yang ni pun insya-Allah waktu kelas ni sekarang Mak Alim nak minta semua orang tolong bacakan sebab nak dengar cara pembacaan antum. Kemudian objektifnya yang ketiga ialah supaya antum dapat menulis ayat pendek mengikut khot riq'ah dan sulus. Khot riq'ah dan sulus. Kenapa dia tak masukkan nasah dekat sini? Nasah ni sebenarnya dia lebih kepada tulisan biasa. Yang antum tengok di depan ni kan. Perkataan teks ucapan ni dan sebagainya. Ini adalah khot nasah. Jadi yang ni sebenarnya kalau ikutkan antum boleh buatlah sebaik-baiknya. Okey. Jadi kita terus pergi baca dengan lancar. Baca dengan lancar. Dengan lancar bermakna dengan intonasi yang betul. Jadi Mak Ali nak minta siapa dia? Okey. Mula-mula Mak Ali nak minta Nur Alia, boleh tolong bacakan dulu untuk perenggan pertama. Pengisi majlis yang Tuan Haji Husnin Hasim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Muhammad Zaman, guru-guru dan murid-murid sekalian. Okey. Jadi pembacaan tu dah betul. Jadi dari segi intonasi tu Mak Ali rasa dah kena dah tu. Dah okey dah tu dari segi intonasi. Jadi Mak Ali nak minta Adam Naufal, boleh tak Adam Naufal? Tolong bacakan macam Alia tadi menggunakan intonasi ucapan. Yang mana boleh? Perenggan pertama.
Mula dari selamat ni. Adam Naufal. Masih di situ ke? Okay, mungkin ada masalah internet kan? Okay, jadi nak minta Nur Ain Sabrina. Ya. Okay, Nur Ain Sabrina, tolong bacakan perenggan pertama. Sebab dekat sini dia minta antum bacakan teks ucapan dengan intonasi yang betul. Kalau tengok surat 40 kan, dia punya arahan tu sebenarnya, apa aktiviti yang kita kena buat dalam kelas ialah membaca teks dengan intonasi yang betul. Jadi nak dengar Nur Ain Sabrina bacakan dengan intonasi yang betul. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis Yang Berhormat Tuan Haji Hasnan bin Hatim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Muhammad Zaman, guru-guru dan murid-murid sekalian. Okey, bagus. Okey. Kita pergi yang bawah. Seterusnya Mak Ali nak minta Iman, tolong bacakan. Ambil dari hadirin sekalian. Ada Iman? Yang daripada hadirin sekalian tu pun ada? Ya, yang bergaris ni. Muka surat berapa ni? Tak apa, tengok je dekat skrin ni. Okey. Okey, baca je dari Hadirin skrin. sekalian, saya sebagai ketua pengawas sekolah ini ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidikan sekolah ini. Hadirin Khususnya. khususnya dan warga pendidikan di seluruh negara Umumnya. Di situ dia punya intonasi kurang hampir lah kepada ucapan. Kalau ucapan ni, intonasi dia lebih kurang macam waktu antum dengar dekat perhimpunan. Jadi, okey, tak apa. Nanti Nur Iman cuba dengarkan bacaan daripada Mak Lin nak minta Sofia. Sofia tolong bacakan dengan intonasi ucapan. Hadirin sekalian, saya sebagai ketua pengawas sekolah ini ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik sekolah ini, khususnya dari warga pendidik di seluruh negara umumnya. Okey. Jadi yang itu adalah intonasi yang betul untuk ucapan. Jadi ucapan ni dia ada intonasi dia. Nanti sebenarnya dekat kalau ikutkan bahasa Melayu dia ada perbahasan, dia ada ucapan dan sebagainya. Antum dah belajar ke untuk tahun 5 ni? Dalam bahasa Melayu. Senyap je. Dalam subjek bahasa Melayu tahun 5 dah ada belajar tak? Ucapan, perbahasan? Belum? Okey, maknanya mungkin tahun lain. Tapi yalah sebab PKP ni kita pun dah susah. Kalau dulu zaman muallim sekolah dulu selalu ada aktiviti. Kena pergi naik dekat tempat perhimpunan, seorang-seorang bagi ucapan, berlatih pidato dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya perenggan yang di bawah ni muallim nak minta Dina Zulaikha. Tolong bacakan perenggan yang bawah ni. Jika dahulu, Ya.
Jika dahulu guru ibaratkan lilin yang membakar diri menerangi orang lain. Tetapi hari ini guru umpama matahari yang menerangi seluruh alam. Tanpa guru siapalah kita sekarang? Okey. Yang itu boleh juga. Kenapa dia jadi macam ni tulisan dia? Tulisan dia macam lari sikit. Okey, tak apa. Seterusnya. Alim nak minta. Okey. Rifki. Ya, Maklum. Okey, tolong bacakan dengan intonasi ucapan. Jika dahulu guru diibaratkan lilin yang membakar diri menerangi orang lain. Tetapi hari ini guru umpama matahari yang menerangi seluruh alam. Tanpa guru siapalah kita sekarang? Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey. Jadi rata-rata antum dah pandai dan boleh membaca dengan betul. Okey, seterusnya Adam Haris. Ya. Okey, tolong bacakan perenggan yang atas ni. Start dari mana, Maklum? Ambil dari sempena. Sempena tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Pembina Negara Bangsa. Marilah sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka, sentiasa menurut arahannya dan hormatilah mereka dengan seikhlas hati. Okey. Tapi dari segi intonasi tu masih tak dapat lagi tu. Pembacaan dah okey, tapi intonasi dia belum tepat lagi. Jadi tak apa. Nanti Enta dengarkan macam mana kawan-kawan lain baca. Okay, jadi seterusnya Mak Lin nak minta Durah Nur Mariam. Maklum. Ya. Ini tanda. Boleh. Okey. Durah ada? Tak dapat dikesan. Okey, tak apa. Kita pergi kepada yang seterusnya. Kasih Nur Kalisha. Yang mana Maklum? Yang sempena tu ke yang akhir sekali? Kita ulang baca yang atas ni. Baca dengan intonasi yang betul. Sempena tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Pembina Negara Bangsa, marilah sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka, sentiasa menurut arahannya dan hormatilah mereka dengan seikhlas hati. Okey, Masya Allah. Okey. Jadi itu adalah intonasi yang baik untuk membaca teks ucapan. Okey. Seterusnya Mak Ali nak minta Ali Imran. Daripada mana, Maklum? Ambil dari sempena. Sampai seikhlas hati. Sempena tema sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Pembina Negara Bangsa, marilah sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka, sentiasa menurut arahannya dan hormatilah mereka dengan seikhlas hati. Okey. Jadi Ali Imran kena lancarkan lagi bacaan Jawi kita. Sebab apa kalau kita dapat membaca Jawi ni dengan sangat lancar macam kita baca bahasa Melayu, jadi kita akan lebih mudah dapat nak buat intonasi. Tak kisahlah intonasi ucapan ke, intonasi berita, dia akan lebih mudah. Sebab apa? Kita nampak tulisan Jawi ni mudah dibaca. Macam kita baca
tulisan Rumi. Jadi nanti kena improve lagi pembacaan. Seterusnya Mu'alim nak minta Izzah. Baca di mana Maklim? Izzah ambil yang bawah sekali. Akhir sekali. Akhir sekali, saya berharap agar kita semua akan menjadi anak murid yang taat dan patuh kepada guru sehingga hayat dikandung badan. Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya yang terakhir, Amirah Multazam. Mu'alim ikut nama yang ada kat sini. Amirah. Ya. Okey, tolong bacakan perenggan terakhir dengan intonasi yang betul. Akhir sekali, saya berharap agar kita semua akan menjadi anak murid yang taat dan patuh kepada guru sehingga hayat dikandung badan. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Jadi, kita tengok di sini tadi. Okey. Baca okey. Yang ni Mu'alim skip ni sebenarnya ada muka surat 38 39. Okey. Di mana arahan dia suruh antum baca yang semua ni dengan intonasi yang betul. Jadi sebab itu Mu'alim minta seorang per seorang. Ada tak yang di dalam ni yang belum baca lagi? Kalau antum tak tuliskan lagi kehadiran, tuliskan di ruangan chat. Jadi Mu'alim panggil nama mengikut kehadiran. Firas. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti kedua. Aktiviti kedua ialah baca dengan intonasi yang betul. Sama juga, cuma ayat yang berbeza. Di sini terdapat pelbagai jenis ayat. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat-ayat di sini, kita tengok dulu teks ucapan kita tadi. Okey, Mu'alim tutup yang ni sebab Mu'alim rasa tulisan dia lari ni. Sebab ejaan dia semua. Jadi susah. Mu'alim tutup dulu. Okey, minta maaf sesama sikit pagi ni. Antum dah nampak kan teks yang Mu'alim share ni? Okey. Okey, jadi kita tengok yang pertama, dia kata, selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis yang berusaha Tuan Haji Husnin bin Husin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mahmud Zaman, guru-guru dan murid-murid sekalian. Jadi di sini jenis ayat apa ni? Ayat penyata. Okey, bagus. Ini jenis ayat penyata. Jadi kita turun bawah lagi. Okey. Untuk perenggan kedua, cuba antum perhatikan. Di situ jenis ayat apa? Tak apa, tengok pada skrin. Penyata ni. Ayat penyata juga. Jadi kita tengok dalam teks ucapan ni ada jenis ayat apa lagi. Okey, yang ni. Yang ketiga. Ayat penyata. Penyata. Okey, bagus. Seterusnya, di dalam perenggan di atas ni, jenis ayat apa tu? Penyata. Ayat penyata yang perenggan terakhir. Penyata juga kan? Ya, betul. Okey, ayat penyata. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat kat sini? Menggunakan ayat penyata. Jadi teks laporan menggunakan ayat penyata secara keseluruhan. Lagi?
Okey. Jadi di dalam teks ucapan ni sebenarnya kita boleh masukkan ayat jenis apa lagi sebenarnya? Kalau antum ingat masa kita belajar dalam kelas hari tu. Siapa ingat? Ayat hendak. Okey. Ayat kehendak. Bagus. Contohnya boleh bagi? Sofia. Sila duduk. Sila duduk. Semua pelajar dijemput duduk ataupun Duduk. atau semua pelajar diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Jadi sebenarnya boleh masukkan ayat kehendak di dalam ni. Ayat kehendak jenis arahan ataupun ayat kehendak jenis jemputan. Jemputan ni contohnya semua hadirin dijemput menjamu selera di Dewan Makan. Contoh. Okey. Jadi kita boleh letak pelbagai variasi ayat sebenarnya di dalam teks ucapan. Cuma contoh yang diberikan dalam buku teks ni secara keseluruhannya dia menggunakan ayat penyata sahaja. Okey. Jadi kita tengok kepada latihan yang berikutnya. Baca dengan intonasi yang betul. Di sini ada pelbagai jenis ayat. Jadi yang belakang-belakang ni dia banyaknya adalah seperti ujian lisan lah. Dia banyaknya nak tengok lisan antum. Antum boleh baca dengan baik atau tidak. Okey, jadi untuk ayat yang pertama ni Mak Ali nak minta Firas. Tolong bacakan dengan intonasi yang betul. Ya. Jangan sekali-kali bantang setelah membuat pergi tu. Okey, yang ni jenis ayat apa ni, Firas? Penyata. Bukan penyata. Okey, kawan lain. Boleh tolong, Firas, ni jenis ayat apa? Ayat nafi. Ayat nafi. Dia bukan ayat nafi. Yang dia ayat yang cakap ayat kehendak ni betul. Okey, ayat kehendak jenis ayat kehendak jenis apa tu? Larangan. Okey, bagus. Ayat kehendak jenis larangan sebab dia kata jangan di sini. Ada perkataan jangan. Okey, seterusnya kita tengok pada ayat kedua. Ayat kedua, Mak Ali nak minta siapa ni? Okey, yang nak pergi tandas tu boleh pergi je. Okey. Terima kasih, Malik. Okey, sama. Seterusnya. Sekejap Mak Ali rasa tadi Adam Irhami ada masuk kan? Adam Irhami ada tak? Ada. Nama pun tak tulis. Okey. Nanti tuliskan nama dekat bahagian chat tu ya, Adam. Okey, tolong bacakan ayat yang kedua ni dengan intonasi yang betul. Jangan memandu kenderaan jika kita tidak sihat. Okey. Jangan memandu kenderaan jika kita tidak sihat. Yang ni jenis ayat apa, Adam? Ayat nasihat. Tiba-tiba pula. Mana ada kita ada jenis ayat nasihat? Ayat nafi. Ayat nafi pun bukan. Ayat kehendak. Okey, bagus kawan. Okey. Ayat kehendak. Sibik ada kawan tolong. Ayat kehendak. Ini adalah jenis ayat kehendak. Dan ayat kehendak kita ada 5. Cuba ingatkan balik. Apa dia tu 5 tu? Siapa boleh bagi? 5 jenis ayat kehendak. Larangan, arahan, pertolongan, jemputan. Larangan, pertolongan,
jemputan, arahan, lagi satu permintaan. Larangan, jemputan, suruhan, permintaan dengan apa tadi? Larangan, jemputan, suruhan, permintaan dan pertolongan. Okey. Jadi yang Adam Irhami bacakan ni tadi, jenis ayat kehendak apa? Ayat kehendak jenis apa ni? Larangan. Okey, bagus. Okey. Ayat kehendak jenis larangan. Okey. Sebab apa? Sebab dia ada perkataan jangan di sini. Okey, yang seterusnya. Siapa ada volunteer nak baca? Jadi kita tengok dia punya keyword tu. Ayat nombor 3. Kalau volunteer senyap je. Nanti Mak Lim panggil. Okey. Iman, Nur Iman. Ada Nur Iman. Ada. Okey. Tolong bacakan ayat ketiga tu dan nyatakan jenis ayat dia. Kemalangan ngeri itu itu Betul. Membabitkan. Membabitkan bas dengan lori. Kemalangan ngeri itu membabitkan bas dengan lori. Na'udzubillah. Situasi kemalangan. Okey. Jadi ni jenis ayat apa ni? Penyata. Okey, bagus. Jenis ayat penyata. Dan ayat macam ni kita akan jumpa dalam teks berita. Teks berita yang akan ada ayat-ayat macam ni. Okey, yang ni adalah jenis ayat penyata. Okey. Seterusnya. Rifki. Ayat yang keempat. Wow. Wow kan ni? Ya, betul. Wow. Ina. Alif ya I, alif ya E. Jadi yang ni yang mana sesuai? I ke E? Pandai. Okey. Enak. Okey. Wow, enak sungguh masakan emak kamu. Jenis ayat apa ni? Ayat apa ayat tu? Ayat seru. Okey, betul. Ayat seru. Okey, ayat seru dia wajib ada dua tanda baca. Apa dia dua tanda baca tu yang wajib ada? Koma dengan tanda seru. Okey, alhamdulillah. Bagus. Koma dengan tanda seru. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, ayat yang kelima. Mak Din nak minta Dina. Dina Zulaikha. Dina mic rosak ke Dina? Okey, tak apa. Kita pergi kepada okey. Elok volunteer. Okey. Siapakah yang mencipta radio? Okey. Jenis ayat? Soal. Ayat soal. Ayat tanya. Ayat soal ataupun ayat tanya. Kalau ikut silibus dia kata ayat tanya. Okey, apa dia ciri ayat tanya? Dia mesti ada tanda baca apa?
Tanda soal. Soal. Okey, alhamdulillah. Dia mesti ada tanda soal. Okey. Jadi alhamdulillah. Okey, secara kasar ni maknanya tengok antum dah boleh kenal tanda baca. Yang keduanya antum dah boleh kenal jenis-jenis ayat. Dan boleh membaca dengan intonasi yang betul. Okey, mana yang tak dapat baca dengan intonasi yang betul lagi tu, mungkin antum malu ataupun perlukan praktis lah. Sebab kita pun jarang dapat bersemuka kan. Jadi insya-Allah antum boleh praktis. Duduk kat bilik seorang-seorang cuba baca. Seolah-olah macam antum sedang bagi ucapan. Jadi itu semua pun akan membantu. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 41. 41. Okey, cerdas minda. Gariskan jawapan yang betul. Soalan ini adalah berdasarkan kepada kita punya teks tadi. Berdasarkan pada teks ucapan ni. Okey, jadi soalan ni macam mana Okey, muallim nak minta antum buatkan di dalam buku tulis. Sebab buku tulis kita pun dah lama tak guna kan? Ke ada guna minggu lepas? Minggu lepas rasa buku aktiviti. Okay, jadi yang ni antum buatkan di dalam buku tulis. Tandakan buku teks muka surat 41. Gariskan jawapan yang betul. Okey, bila antum banyak menulis, Jawi ni, kalau antum banyak menulis, antum akan jadi lebih mahir. Jadi sebab itu kalau boleh, muallim nak sangat antum tulis banyak-banyak. Sebab apa? Bila kita tulis banyak, kita akan lagi mahir membaca, lagi mahir menulis. Jadi Jawi ni kalau mahir membaca, mahir menulis, insya-Allah A itu dalam tangan, tak ada masalah. Okey. Jadi buat cerdas minda muka surat 40, tandakan dalam buku teks ni. 41, maaf. Muka surat 41. Buku teks muka surat 41. Ditandakan sebagai homework. Lepas kelas ni pun boleh terus buat sebab dia sikit je. Ucapan tu antum jangan salin, antum salinkan soalan ni saja. Soalan dengan jawapan. Okey, jelas ke? Jelas. Ya, okey. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okay, kita ada dalam 10 minit lagi. Semua dah tanda kan? Muallim nak pergi yang berikutnya. Dah. Okey, alhamdulillah. Okay, kita pergi yang berikutnya ialah kita akan tengok pada buku aktiviti Jawi dan Khot. Buku aktiviti Jawi dan Khot kita. Okey. Tengok pada muka surat 39. Yang tak ada boleh pergi ambil dulu. Muka surat 39. Cara berapa? Muka surat 39. Okey, semua dah buka dah muka surat 39. Dah. 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 Okey, muka surat 39 ni antum dah siapkan ke belum? Dah. Dah. Okey, alhamdulillah. Jadi yang bawah ni dah siap dah? Dah. Okey, alhamdulillah. Dah. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, kalau ada yang belum siap, antum kena siapkan. Jadi yang atas ni buat. Okey, yang bawah ni kita ulang kaji je. Okey. Yang bawah ni ulang kaji, sambil tu yang mana yang dah buat tu antum tandakan right pada jawapan yang betul. Kalau salah tu, betulkanlah guna pen merah.
Okey. Guna pensel boleh? Ya, guna pensel pun boleh. Boleh tak gunakan biru? Boleh. Okey, jadi semua dah ready dah? Dah. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Perkataan ikhlas. Yang ini jenis khat apa di situ? Khat? Khat rik'ah. Okey. Jadi dia kata khat rik'ah tandakan pangkah. Okey. Bagus. Okey, seterusnya. Nombor 2. Jenis khat apa di situ? Sulus. Okey, alhamdulillah. Sulus. Okey, khat sulus kita tandakan right. Yang ketiga. Okey, tak sempat tanya lagi. Okey, khat sulus. Okey, yang keempat khat sulus juga. Alhamdulillah. Yang kelima. Rik'ah. Okey, khat rik'ah. Jadi khat rik'ah kita pangkahkan. Okey, jadi nampak beza jelas kan antara sulus dengan rik'ah. Rik'ah ni tulisannya tebal. Sulus ni halus je. Okey, yang keenam, khat apa tu? Sulus. Khat sulus. Alhamdulillah. Yang ketujuh. Rik'ah. Okey, khat rik'ah. Perkataan takwa. Kemudian nombor 8, perkataan ibadah. Sulus. Okey. Yang kesembilan. Rik'ah. Rik'ah. Yang terakhir. Rik'ah. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah. Okey, maknanya dari segi khat ni alhamdulillah, insya-Allah antum boleh buat. Okey. Jadi kita pergi kepada latihan yang berikutnya. Okey, muka surat 40 antum dah siap tak? Jadi mudah saja. Dah. Okey, kalau yang belum antum boleh bulatkan muka surat 40, nanti antum buatkan. Jadi mudah saja, dia seronok kan, dia teka silang kata, orang kata. Ya. Kalau nak guna pensel warna pun boleh, nak bulatkan dengan pensel pun boleh, kalau nak garis pun boleh. Okey, seterusnya kita tengok pelajaran 8 teks ucapan. Yang ini berada pada muka surat 41. Muka surat 41. Okey. Di sini dia ada bagi teks ucapan dan diikuti dengan soalan pemahaman pada muka surat 42. Agak-agak banyak tak kalau maklim nak suruh antum buat ni? Ke boleh buat? Boleh buat muka berapa? Boleh kan? Okey. Malam muka surat berapa? Yang ini muka surat 42. 42. Boleh kot, insya-Allah. Okey, bagus. InsyaAllah. Okey. Ya. Muka surat 41 dan 42. Soalan muka surat 42 ni. Malam 42 dah buat. Dah buat dah? Dah buat. Ya, alhamdulillah. Okey. Ya, dah buat. Alhamdulillah. Okey. Ada yang dah buat, ada yang belum buat. Jadi, ianya menjadi homework untuk orang yang belum buat. Okey, yang dah buat tu, alhamdulillah. Okey. Jadi, kelas minggu depan nanti kita akan bincangkan jawapan dia. Ke ada yang dah semak sekali?
Belum. Belum ya? Okey, tak apa. Belum Minggu simak. depan. Okey. Okey, jadi suka untuk maklum ingatkan bila soalan pemahaman kita baca dia punya soalan dulu. Baca soalan dulu, kita tengok apa isi penting yang dia nak. Soalan pertama kat sini dia kata di manakah ucapan itu dibuat? Di manakah ucapan itu dibuat? Jadi kita kena ingat. Yang kedua, apakah tujuan majlis itu diadakan? Jadi tujuan majlis. Kita saja tengok dulu secara kasar, kita tengok apa poin dia nak. Kemudian, pada pendapat anda, siapakah yang menyampaikan ucapan tersebut? Yang ni bila ada soalan pendapat, dia masuk pada soalan kebat. Kebat ni apa dia? Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi yang ini, antum kena fikir sikit. Siapa agaknya? Kemudian, yang keempat, untuk siapakah ucapan tersebut disediakan? Untuk siapakah ucapan tersebut disediakan? Okey. Jadi, dia punya keyword untuk siapa? Ucapan. Jadi, kalau dalam periksa, kalau di dalam periksa, katalah antum ada bawa highlighter, antum boleh gunakan highlighter tu untuk highlight kan isi-isi penting ni. Tak jadi masalah. Highlight kan dia punya keyword dia. Tak jadi masalah kalau antum nak guna dalam kertas periksa. Kemudian yang terakhir dia kata tulis serangkap pantun. Yang ni tulis serangkap pantun untuk menyatakan rasa terima kasih kepada guru. Yang ini pun termasuk dalam soalan yang nak kata kebat tu tidak lah. Kebat ke? Kalau kebat ni dia macam susah sikit. Bolehlah masuk dalam kebat juga. Jadi yang ni untuk 5, dengan soalan 3 ni jawapan dia tak tetap. Boleh jadi macam-macam jawapan. Okey. Bila dah ambil semua isi-isi penting ni, dah tengok, baru kita baca teks dia. Jadi akan lebih mudah. Okey. Okey, jelas tak? Jelas. Okey, ada apa-apa soalan? Tak nak. Okey, Mak Ali nak tengok sikit muka antum. Okey. Tak ada muka. Okey, ada muka. Okey. Ada yang nak tanya soalan tak? Surat 47 tu kena buat kan? Ya, muka surat Dia kena buat kan? 43 kena buat kan? 43. 43. 43 ni kena buat. Dia kena buat kan? Tapi Okey. ada yang dah buat tak 43 ni? Belum. 43 tu belum. Okey, 43 tu biar dulu. Ni Firas. Kita buat waktu dah habis semua silibus nanti. Memang dah habis pun, tapi Mak Ali kalau boleh nak bagi full dulu buku latihan kita ni. Tu kita buat kemudian. Okey. Terima kasih, Malim. Okey, sama-sama. Okey, tak ada soalan ya? Okey, jadi kita boleh tutup kelas kita dengan umul kitab dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Okay, bye.